Selamat lemai serta berita bahasa kaki kita semua. Bergulai dengan aku Gabriel Romi, Public Nukasiban 5 Oktober 2021. Batang berita lemai itu. Kuching Smart City Master Plan dekatnya di Pelasar Pemangsang Ekonomi Negeri Sarawak. Kepala Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari tun Datuk Abang Openg madah, Kuching Smart City Master Plan-nya besar reti bagi pemangsang ekonomi serta nempas servis kelebih hagi mana bagi rakyat di Sarawak manggai tahun 2030. This exercise involves citizen, so there are a lot of engagement done by SMA with the citizen, and they find certain solution. And I hope this master plan will trigger our economic development. At the same time, the services that we have to give to our citizen. Ia bercakap menyenyak maya berjadi Kuching Smart City Master Plan di Wisma Bapak Malaysia Petra Jaya Kuching Sarituk tadi. Kepala Menteri Megabadah kelimpah mengeri Kuching langgur bersainyak dekat mungkur padawan engkau samarahan berpun hari dua bengkah genturungnya dekat disambung ke sistem Autonomous Rapid Transit ART Dudi Arila. We are going to start Daruhana with all this connectivity Daruhana. Then we may expand it to the other part, including Padawan, as well as later on will be Samarahan. Once our what we call RRT start, then it will be connected again with our smart platform, and then in other words, all the areas will be integrated, and the future will be once it's there, people will come here, investment will come. Kelimparinya ia madah Bintulu belak dekatnya di Smart City. Bab pengeraminya, Kepala Menteri ngemata ke pengawaknya yang sempekat pemerhati hati MOU antara Huawei Malaysia engkau SMA Sarawak Digital Economic Corporation SDEC, Sarawak Information System Sdn Bhd Science engkau Center of Technical Excellence Sintex. Dulu agi harinya, Direktur Besar Lembaga Multimedia Sarawak SMA, Dr. Zaidi Razak bak jaku ia madah ke Kuching Smart City, Siti Ari Pelian Siliat di dekatnya di Cunto Mengeri di Sarawak. Kau ia peliannya berpelasar ketujuh nombor kemacam bengkas servis bak ekosistem Smart City di begaknya di pemuan pemangsang infrastruktur digital di negeri itu. The concept in the master plan is the Smart City Operating System. We is the first in Malaysia that we design it, we come up with the architecture, and then with this one we aim to deliver the various system services to enable the service provider within the smart city ecosystem to participate together in innovating the city services. The Kuching Smart City Master Plan map out the development of core smart city digital infrastructure platform and essential shared smart city application. The government agencies, the private sectors, and the community could then package it and deliver their services and product using this shared smart city application. Dr. Zaidi berkata peliannya ditumbuh seridi hingga pelian pemangsang udah COVID-19 PCDS kelipan nyerumbak 7 langgur pemangsang Malaysia lumpar ke-12 RMK-12. Keienerang Kuching Smart City ngemeran ke sistem gawa innovation engkau pemangsang ti pemaduk tinggi lalu ndak seminat berpanggai bak pengawak berkenat ke puku perintah ajak tang belak mungkur kawal dari company luar, company kebaru berengkah engkau orang bertubuh siku nempa pemangsang ekonomi digital di Sarawak. Sabit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Ugambas sudah merik 77 bakul bantu barang pemakai bagi peranak 3 buah rumah panjai di Pilih Betung kebenung berjalan ke atur mindah bertagang di teriat ke PKPD. Pemberi kedian jompalan servis Adun Bukit Saban kemarinnya diberi ngagai peranak rumah Unting Jelom di Nangasela, rumah Kelimbang Jaman Penyuluh engkau rumah Stewart Empati Kudang Selangkin di Layar. Tuai rumah 3 buah rumah panjainya ngari ke sidak serumah ngetai kejaku terima kasih ngagai Datuk Amar Douglas ugah ke Mega Adun Bukit Saban kudang nganjung ke sidak bantu bakal kesarinya.
Berita diteruskan di Serikai alai 70 ikut Tuai Raban Bangsa engkau genturung pendiau KMKK. Arizal Serikai udah nguluk pengawat nerang projek Jalai Pasi Tanjung Manis engkau Jambatan Batang Rajang Sarituk tadi. Menteri Muda Pengatur Kandang Negeri Tanah engkau Rampak Menua Sarawak Datuk Lin Talif Saleh madah programnya endang diungkapkan ngagai KMKK ngambil kesida oleh Maik Penerang ke pemaduk baru tentang projek kedigagaknya ngagai rakyat pegai sida. Kok ia rakyat mesti nemu semua nama bagi projek kedigagak perintah Gabungan Parti Sarawak GPS. Jadi projek yang telah diberikan oleh konsultan Gubernur dari Fokus dan berjalan pesisir kerana dia akan memiliki hak yang begitu besar dari pembangunan di masa ini. Dan keduanya projek yang telah maklumat yang telah dikongsikan bersama oleh PE kita juga bahagian Saudara Top dari projek Sakit Trunk Road dan juga projek Lemonio. Jadi oleh itulah saya malam ini dikhususkan untuk ketua masyarakat di Tokau supaya mereka dapat bercerita ataupun berkongsi juga maklumat yang diberi kepada warga di kawasan masing-masing. Ia bercakap menyenyak baau media udah kengabas tabah projek Jalai Pasi Tanjung Manis ngau Jambatan Batang Rajang Sarituk tadi nerang ngau sili lagi Dato' Lin Kemega Adun Kuala Rajang ngarap ke penembuk projek jalainya ila dekat nyungkak kagi tikas pemasang menua tungak ke Bintango. Kalau kita di Serikai ini kita melihat bagaimana Serikai sudah berkembang dari sebuah kad yang begitu daif dan sebab kekurangan. Saya lihat juga di Serikai ini dalam tahun 80-an, awal 70-an belum kita tidak mempunyai air terawat. Kita masih menggunakan air telaga. Jadi setelah kita merancang Tanjung Manis sebagai pembangkit satu pembangunan wilayah tengah, kita melihat Serikai ini sudah berbangun. Itu juga kita akan harap dengan adanya jalan pesisir, jalan Pasi ini menghubung ke Tanjung Manis, kita melihat Bintango ini akan juga berkembang. Oleh sebab itulah, mengapa Tanjung Manis? Kerana Tanjung Manis merupakan gateway ke Central Region. Itu kapal dari luar negara boleh singgah berlabuh di Tanjung Manis untuk membawa barang dari luar negara dan juga membawa produk-produk dari hasil daripada kawasan ini untuk dibawa ke luar negara. Projek keberungkus RM331,377,700 berengkah digagak tahun 2019 lalu di Pelabak Ketembu 2023 besai reti ngagai pengerembai pemansang lebih lagi tungak tengah negeri Sarawak. Berita di Kabong. Adun Kabong Muhammad Cikadir udah datang ngemata ke pengawak nyok keempat projek transformation menu pesisir RTP bak sitak pegai dun ia kemari. Projek tu ianya ngagak palan engkah kereta ba SK Senpor Roban engkau ungkus belanja RM200,000 engkau projek ngagak penyangkai baru Sungai Kampung Emplam tiba ungkus RM250,000. Dua itu lagi projek ianya projek ngagak penyangkai rumah bundan Engkabang kebo ungkus RM200,000 engkau projek ngadu ke Jalai Pendam Kristian Pagan di Empayang tiba kena ke belanja RM150,000. Mensia Bayo ti bertengah ke Jalai Bintango Serikai dia tu berasal lantang agi udah ke Jalai Pemintas ke Pasar Serikai digagak ke lampu. Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing madah jalainya udah digagak ke 162 lampu jalai di dekat nentu ke pengelantang Mensia Bayo mayan nengah jalainya. I'm very happy to be here to witness the lighting up of 162 lighting points, street lighting in kawasan daerah Meradong under MDMJ. This Jalan Pasi, the DE already briefed us just now, have 115 lighting points, street lighting. So this street lighting is going to bring a lot of conveniences to the people living in this area,
and people using this jalan Pasir Meradong. Berandau ngau media udah kengabas projeknya kemari, Datuk Ding megak ngenatai kecakut terima kasih ngage Perintah Sarawak ke udah ngemendar ke agih belanja dikena ngemujur ke projeknya. Berita nangkan ketu. Pemutus Perintah Muka Baru Sekolah ngau cara berenggat nerima timbal kemanah Ari Bala Apai Indai di Kuching. Tebal lagi sidak maya diranda pemberita unit komunikasi Am Sarawak UKAS sari tu tadi belak bersetuju ngau pemutus perintahnya. Bak sidak perkaranya dekat pulai ke pemayat ngagai bala nembiak sekolah empu lebih lagi bak sidak ke dekat ngambil peresa. Sidak megak bersetuju ke pemutus perintahnya berpun ari bala nembiak belak udah bertucuk vaksin COVID-19. Buat masa tu kita pun kerajaan negeri dah mula vaksin secara besar-besaran. So sekarang tu kita dah hampir selesai. And then kami rasa memang patutlah persekolahan dibuka boleh kata orang secepat yang mungkin. Sebab sekarang tu kita pun tahu miak-miak sekolah pun dah si dapat nak sekolah. And then kita pun tahu je miak kini tu pun si fokus kata orang belajar melalui telefon. Kami setuju pembukaan sekolah secara bersemuka, lagipun sekolah dah lama tutup. Jadi baguslah kerajaan mengatur benda tu secara bersemuka daripada online, walaupun internet secara berleluasan pun secara bersemuka lagi bagus. Kami setujulah sekolah cara bertemu muka bagus juga, syukur alhamdulillah. Tapi kadang-kadang nembiak tu di nak ya cikgu kadang-kadang si mau leka nangga TV, leka nangga main game minda si ada semua nembiak mau ngikut nak dikata cikgu ya make online lah. Saya ada semua. Susah nak nangga. Nang kami setujulah bersemuka semua sekolah. Saya setuju sekolah dibuka pada masa tu disebabkan nemiak tu dah ada di vaksin. Dos pertama dan dos kedua. Nemiak kini tu lama dah ke sekolah disebabkannya nak belajar di makai internet. Internet di bandar dan dua bandar si sama. Yang si sama. Kita tu di bandar okeylah ada internet. Di luar bandar kita mau niat juga. At least dia pergi ke sekolah, dia dapat bersemuka dengan cikgu. Nakat tu dulu berita nukasiban bergulai dengan aku Gabriel Romi ngabala kru Bulletin. Berita kesini lagi tahu dipedan dengan semua laman media UKAS yang kau berpertolukan sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Hai, saya Joanne. Ini adalah video pesanan khidmat masyarakat berkenaan pematuhan SOP dan norma baharu COVID-19. Menurut graf statistik kes COVID-19 harian di negeri Sarawak yang semakin meningkat begitu ketara, kita semua perlu lebih berhati-hati dan berwaspada. Ini adalah varian baharu yang lebih ganas dan cepat merebak. Simptom yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut. Sakit kepala yang berpanjangan, hidung berair atau tersumbat, sakit tekak, cirit-birit, muntah, sakit otot, keletihan dan kelesuan. Oleh itu, jangan keluar sekiranya anda bergejala. Jika terdapat simptom tersebut, segera lakukan ujian calitan COVID-19. Berikut merupakan golongan yang mudah dijangkiti dan berisiko tinggi. Orang tua yang berpenyakit, kanak-kanak dan ibu mengandung. Sekiranya anda harus keluar, pastikan adalah untuk membeli barangan keperluan dan menyelesaikan urusan penting sahaja. Setiap individu adalah dinasihatkan untuk mendaftar divaksin. Ianya boleh dibuat melalui aplikasi MySejahtera atau walk-in ke pusat pemberian vaksin terdekat sekiranya ada. Untuk meningkatkan tahap imunisasi diri, amalkan corak pemakanan seperti berikut. Sentiasa mengamalkan penjarakan sosial 1 meter daripada orang lain. Anda juga harus mengelakkan diri berada di tempat sesak. Kita perlu berdisiplin dalam mematuhi SOP serta membiasakan diri dengan mengamalkan norma baharu.
Anda diwajibkan untuk sentiasa memakai pelitup mulut dan hidung terutama ketika berada di tempat awam. Anda dinasihatkan kerap mencuci tangan mengikut tata cara yang betul. Sebarang transaksi melibatkan keuangan, anda digalakkan lakukan pembayaran secara elektronik. Anda juga disarankan untuk memuat turun aplikasi MySejahtera dan COVID Trace Sarawak untuk memudahkan sebarang urusan yang berkaitan. Ianya adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Sekiranya merasa kurang sihat, anda tidak digalakkan untuk keluar rumah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Serian. Lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi komuniti. Sarawakku sayang, kita jaga kita.